Selamat petang diucapkan kepada Dr. Welly Senasi. Saya Azlaida binti Muhammad Noor. Pada hari ini, kumpulan kami akan membentangkan analisa impak COVID-19 ke atas kestabilan global dan kesan ke atas pentadbiran ekonomi kewangan negara. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, Dewan Bahasa dan Pustaka, pandemik bermaksud wabak penyakit yang tersebar dengan begitu meluas sama ada hingga ke seluruh wilayah, benua atau dunia. Pandemik COVID-19 merupakan satu krisis kesihatan terhadap manusia yang belum pernah terjadi dan terus mengancam masyarakat global. Penyakit ini boleh merebak dengan pantas dan menyebabkan kadar kematian yang tinggi dengan merenggut nyawa di seluruh dunia. Sehingga 23 Julai 2020, menurut Pertubuhan Kesihatan Dunia, jumlah kematian hampir 608,017 orang. Seluruh dunia ketika ini berdepan tekanan besar dalam usaha mengurangkan kemerosotan ekonomi berpunca daripada langkah membendung penularan wabak berkenaan. Berita harian 8 Mei 2020. Berdasarkan laporan World Trade Organization, ekonomi dunia akan mengalami sepertiga pengucupan bagi tahun 2020. Sebahagian besar negara-negara yang menerima kesan krisis ini mengambil inisiatif menstrukturkan kembali institusi perbankan dan kewangan termasuk juga syarikat kewangan domestik bagi mengembalikan semula ekonomi seperti biasa. Menurut Kabinet Bank Negara, ekonomi Malaysia mampu menangani impak penularan COVID-19 disokong oleh kepelbagaian asas ekonomi, pengukuhan sistem kewangan dan lebihan akaun semasa yang utuh. Meskipun berdepan impak penularan virus itu, masih ada pengukuhan dalam ekonomi negara dan setakat ini COVID-19 belum lagi mengubah pengukuhan berkenaan. Definisi pentadbiran kewangan boleh didefinisikan dalam dua konteks iaitu definisi tradisi dan definisi yang dikeluarkan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Menurut Harold Adolpher, yang telah mentarifkan pentadbiran kewangan sebagai satu pusingan yang bermula dengan pengenaan cukai sehinggalah ke perbelanjaan yang terakhir. Ini menggambarkan bahawa sebahagian daripada aktiviti dan program belanjawan awam negara yang melibatkan fasa di mana kerajaan mengenakan cukai-cukai tertentu untuk dikutip sebagai hasil pendapatan negara dalam setiap tahun rancangan belanjawan dibuat contohnya cukai langsung dan tidak langsung. Menurut Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu pula, pentadbiran kewangan ditakrifkan sebagai satu sistem yang mengandungi elema-elema pembuatan keputusan seperti menentukan matlamat, program dan alokasi sumber, teknik-teknik pengurusan, penilaian dan laporan. Di mana menurut definisi ini, ianya menekankan kepada aspek pengurusan perbelanjaan negara dan menggambarkan cara pengurusan pentadbiran negara dilakukan. Seterusnya, pentadbiran kewangan dilihat sebagai medan yang menghubungkan proses perbelanjaan wang awam yang dilakukan oleh agensi pentadbiran awam kepada rakyat melalui program-program yang disediakan oleh kerajaan yang memerintah. Setiap rakyat mempunyai hak untuk mendapat manfaat daripada cukai yang mereka bayar kerana sumber pembiayaan ke atas program-program kerajaan datangnya dari hasil cukai dan bayaran lain yang dibuat oleh rakyat. Menurut sumber hasil ini adalah dibenarkan oleh Badan Perundangan dengan mengikut peraturan-peraturan undang-undang yang dibuat oleh pihak eksekutif menurut Perlembagaan Persekutuan Cetakan 1 November 2010. Assalamualaikum, saya Zurishan bin Samsudin akan menerangkan tajuk peringkat pentadbiran kewangan negara. Menurut WEN 2013, konsep federalism bermaksud wujudnya dua peringkat kerajaan iaitu kerajaan pusat, kerajaan negeri yang mana tiap-tiap tersebut mempunyai had bidang kuasa masing-masing serta bebas daripada campur tangan orang lain. Malaysia merupakan negara yang mengamalkan konsep federalism persekutuan. Secara ringkas, konsep federalism menunjukkan ciri-ciri pembagian kuasa antara kerajaan pusat dan kerajaan negeri. Tiada campur tangan antara satu sama lain. Dari segi praktiknya, kerajaan pusat mempunyai bidang kuasa memerintah melalui Dewan Rakyat, manakala kerajaan negeri pula melalui Dewan Undangan Negeri. Terdapat beberapa dasar yang sering dilaksanakan oleh pihak kerajaan iaitu dasar fiskal, dasar kewangan, kawalan langsung dan dasar sebelah penawaran. Perbandaraan Malaysia telah diamanahkan untuk menggubal dan melaksanakan dasar fiskal kewangan bagi mempertingkat pengagihan serta pengurusan sumber kewangan untuk dilaksanakan dengan cekap dan efisien.
Fungsi utama setiap kerajaan ini ialah menjamin kecekapan penggunaan sumber, mewujudkan pengagihan pendapatan yang adil dan mengekalkan ekonomi pada tingkat guna tenaga yang tinggi. Menurut sistem belanjawan negara, Institut Perakaunan Negara terdapat 3 fungsi belanjawan negara iaitu fungsi peruntukan, fungsi agihan dan fungsi penstabilan. Dalam fungsi peruntukan, kerajaan pusat dan kerajaan negeri atau kerajaan tempatan boleh menjalankan tanggungjawab masing-masing dengan cekap. Kerajaan pusat hendaklah menyediakan barang dan perkhidmatan yang memberi faedah kepada setiap penduduk dalam negara. Manakala kerajaan negeri pula dikehendaki menyediakan barang dan perkhidmatan awam yang faedahnya terhad kepada sekumpulan penduduk dalam kawasan tertentu. Fungsi agihan pula dilaksanakan oleh kerajaan akibat kurangnya kebesaran untuk mencapai matlamat agihan dan kerajaan negeri. Menurut Nawi Abdullah dan Zuriana Zahrin, hasil kerajaan persekutuan terbagi kepada 4 kategori umum iaitu hasil cukai, hasil bukan cukai, terimaan bukan hasil dan hasil daripada wilayah persekutuan. Hasil cukai merupakan hasil yang dikutip berdasarkan perundangan yang diluluskan oleh Parlimen dibahagikan kepada 2 iaitu hasil cukai langsung dan hasil cukai tidak langsung. Kerajaan persekutuan juga mendapat hasil melalui hasil bukan cukai. Hasil bukan cukai merupakan pembayaran yang dikutip oleh kerajaan daripada perkhidmatan-perkhidmatan yang disediakan oleh kerajaan untuk keperluan rakyat. Terimaan bukan hasil ialah kutipan tidak berasaskan sebarang akta tetapi merupakan kutipan-kutipan daripada punca seperti pulang balik. Perbelanjaan merangkumi terimaan daripada kumpulan wang yang disatukan daripada tahun lepas, pulang balik gaji kerana peletakan jawatan dan pulang balik perbelanjaan latihan, kredit antara jabatan, pulang balik bagi bayaran berlebihan atau kehilangan bayaran dalam tahun fiskal yang lalu, bayaran balik dan sumbangan daripada jabatan kerajaan, badan berkanun atau syarikat milik kerajaan. Wilayah Persekutuan Labuan dan Kuala Lumpur memainkan peranan dalam pengundipan hasil seperti sebuah kerajaan negeri. Hasil-hasil yang diperoleh akan dimasukkan ke dalam kumpulan wang yang disatukan kerajaan. Persekutuan hasil yang didapati daripada kedua-dua wilayah tersebut terdiri daripada hasil cukai dan hasil bukan cukai termasuk penerimaan daripada lesen dan permit, premium cukai, tanah, jualan aset, sewaan, bayaran perkhidmatan dan cuti hiburan. Perbelanjaan fiskal boleh digunakan untuk membendung kemerosakan ekonomi dengan memastikan rakyat mempunyai wang dalam poket mereka bagi mengekang kejatuhan permintaan agregat dan meletakkan asas bagi pertumbuhan masa depan dengan mengukuhkan ekonomi. Di Malaysia, pengurusan keuangan adalah dikawal melalui beberapa tahap tertentu. Antaranya ialah peruntukan, perlembagaan, kawalan parlimen, kawalan eksekutif dan kawalan pentadbiran. Saya, Asman Nizam Abdul Hadi, akan membentangkan peranan kerajaan memerintah. Peranan pentadbiran kerajaan bukan lagi dianggap sebagai caretaker tetapi berubah kepada jentera pembangunan. Terdapat 5 peranan utama kerajaan yang telah ditakrifkan oleh pakar-pakar ekonomi iaitu kerajaan sebagai pelindung. Kewajipan utama kerajaan adalah mempertahankan kedaulatan negara dengan menyediakan keperluan pertahanan negara dan menjaga keselamatan dalam negeri. Peranan ini dimainkan oleh hampir semua kerajaan di mana-mana negara. Perkara ini dapat dilihat semasa kerajaan menangani isu COVID-19 yang telah mengancam banyak nyawa rakyat Malaysia. Sebagai contoh, kerajaan Malaysia memutuskan untuk menyekat kemasukan semua rakyat Itali, Iran, Korea Selatan serta warga asing lain yang tiba dari negara berkenaan berkuasa 13 Mac 2020. Kerajaan sebagai pengawal atau pengatur. Kerajaan menggubal rang undang-undang dan mendapatkan kuasa dari Dewan Rakyat menerusi undang-undang untuk mengawal dan mengatur kegiatan masyarakat. Pematuhan undang-undang ini perlu, terutamanya undang-undang jenayah, kerana kita perlu sedar bahawa sesungguhnya setiap seorang itu mempunyai hak, tetapi penggunaan hak yang berleluasa tanpa pengawasan dan pengawalan akan menimbulkan kekacauan dan huru-hara, terutamanya berita palsu dan penyalahgunaan cyber. Kerajaan sebagai pengadil. Kerajaan juga memainkan peranan sebagai pengadil dengan mewujudkan mahkamah-mahkamah untuk menyelesaikan sesuatu pertelingkahan bagi sesuatu jenayah dan sivil. Kes-kes jenayah dan sivil akan dapat dibuat dengan cara yang adil melalui perantaraan mahkamah. Antaranya Mahkamah Agung, Mahkamah Rayuan, Mahkamah Tinggi, Mahkamah Seksyen dan Mahkamah Magistrate.
kerajaan sebagai pembahagi. Kerajaan juga berperanan untuk menyediakan pelbagai barangan dan perkhidmatan awam serta kemudahan kepada masyarakat, terutamanya dalam bidang kesihatan dan perkhidmatan-perkhidmatan lain untuk kebajikan rakyat. Dan kelima, kerajaan sebagai pengusaha. Kerajaan menyertai berbagai-bagai perusahaan atau perniagaan dengan menggunakan modal dari wang pungutan cukai dan pinjaman. Pendapatan yang diterima akan menguatkan lagi kedudukan kewangan kerajaan melalui Kementerian Kewangan dan Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri. Pakej prihatin merupakan manifestasi kerajaan yang mengambil berat akan kebajikan dan kesejahteraan rakyat. Saya Nik Muhammad Zaki bin Nikli, nombor metrik 266154 dari kumpulan E. Analisis isu. Penularan pandemik COVID-19 telah mencetuskan impak besar terhadap perkembangan ekonomi di dunia. Di Malaysia, penularan wabak ini pada masa kini telah dikategori sebagai gelombang kedua. Justeru, kerajaan telah melaksanakan langkah perintah kawalan pergerakan mulai 18 Mac sehingga 14 April 2020 di seluruh negara secara berperingkat. Langkah ini bertujuan mencegah lebih ramai rakyat dijangkiti serta memberi ruang untuk kerajaan melaksanakan usaha pemulihan dengan kadar segera. Perang harga minyak antara Arab Saudi dan Rusia telah memperlihatkan penyusutan ketara harga minyak mentah di dunia di bawah 30 setong, turut menyumbangkan kepada pertumbuhan perlahan ekonomi dunia. Penurunan harga minyak boleh memberi kesan kepada pendapatan negara. Menurut pengarah urusan IMF, Kristalina Georgieva berkata anjuran pertumbuhan ekonomi global untuk 2020 adalah negatif. Kesan buruk kemelesatan sama dengan krisis kewangan atau lebih buruk, tetapi pihaknya menjangkakan akan pulih pada 2021. Analisis isu kedua. Bagi ekonomi Malaysia, penganalisis tempatan dan luar negara menjangkakan keluaran dalam negara kasar KDNK negara akan berkembang lebih perlahan berbanding anjuran kerajaan sekitar 3.6% hingga 4.0%. Dari segi tindakan dasar, langkah Bank Negara Malaysia yang mengeluarkan kadar dasar semalaman iaitu OPR mengejutkan pasaran. Pengurangan kadar OPR dan pakej rancangan kerajaan yang akan datang dijangka akan memberi sokongan kepada permintaan dalam negara. Beberapa faktor negatif ini dari luar negara seperti pertumbuhan ekonomi negara maju yang perlahan dengan peningkatan halangan perdagangan dari beberapa negara termasuk perang perdagangan AS dan China dan penularan COVID-19 boleh mempengaruhi anjuran berkenaan. Analisis isu ketiga. Menurut Guariri 2020 menggambarkan pandemik COVID-19 yang sedang berlaku sebagai kejutan penawaran Indonesia, iaitu kejutan dari penawaran yang menghasilkan kejutan permintaan yang ketara. Sekatan terhadap operasi perniagaan dan pergerakan yang merupakan ciri khas bagi langkah sekatan pergerakan pada peringkat global telah mengakibatkan keuntungan berkurangan secara mendadak. Keadaan ini menyebabkan kekurangan aliran tunai yang ketara. Okey, salam sejahtera. Saya Hasmawi bin Cik Mat. Tindakan kerajaan telah meneliti dan memberi nilai tambah kepada pakej rancangan yang diumumkan sebelum ini bagi memastikan impak yang telah lebih menyeluruh kepada setiap segmen masyarakat melalui pakej rancangan ekonomi prihatin rakyat. Tindak balas dasar yang diperkenalkan oleh kebanyakan negara berusaha menenangi masalah ini secara langsung seperti pemberian bantuan kewangan dan subsidi upah dan secara tak langsung melalui kredit penangguhan cukai dan jaminan pinjaman. Kerajaan telah menyediakan bantuan prihatin nasional iaitu pemberian tunai secara one-off dengan peruntukan hampir 10 bilion dan buat pertama kali akan disalurkan juga kepada kumpulan M40. Golongan terlibat termasuk pekerja swasta, peneroka felda, petani, nelayan, pedagang kecil dan semua yang tergolong dalam kumpulan M40 dan ke bawah.
Kadar pengangguran yang tinggi turut mengundang masalah peningkatan pinjaman tidak berbayar (NPL), terutamanya ketika tempoh berlakunya krisis pandemik ini. Sejajar hasad mengurangkan NPL akibat faktor kehilangan kerja serta pengurangan gaji atau upah susulan impak pandemik COVID-19, kerajaan bertindak mengumumkan langkah moratorium selama 6 bulan di bawah pakej rancangan ekonomi prihatin rakyat dengan matlamat memacu mudah tunai atau kewangan orang ramai. Para pengusaha PKS juga berhadapan dengan isu pentadbiran yang menghalang akses segera terhadap bantuan yang telah disediakan oleh kerajaan dalam pakej prihatin ini. Menteri Kewangan telah mengadakan sesi libat urus dengan pihak pengurusan kecil dan sederhana yang bertujuannya untuk mencari jalan penyelesaian dan kepada masalah yang mereka hadapi. Di bawah insentif tambahan ini, semua syarikat dengan pakej tambahan yang bergaji 4,000 ke bawah akan menerima bantuan subsidi upah menerusi insentif khas ini. Antaranya syarikat yang mempunyai pekerja lebih daripada 200 orang, subsidi upah sebanyak 600 bagi setiap pekerja akan dikekalkan. Badan Pemantauan dan Pelaksanaan. Pengurusan kewangan kerajaan sentiasa dipengaruhi oleh arus kemajuan yang akan mempengaruhi pembelanjaan semasa kerajaan dan pertumbuhan ekonomi negara. Unit Perancangan Ekonomi adalah salah satu agensi pusat yang terletak di bawah Jabatan Perdana Menteri. Antara peranan Unit Perancangan Ekonomi ialah merancang pembangunan ekonomi negara dengan merangka dan melaksanakan dasar-dasar rancangan pembangunan ekonomi nasional, menyediakan belanjawan pembangunan tahunan dan akan menyemak serta memeriksa semua anggaran pembelanjaan pembangunan agensi-agensi kerajaan. Kerajaan juga telah bersetuju untuk menubuhkan unit pelaksanaan dan koordinasi stimulus ekonomi antara agensi nasional laksana bagi memantau pelaksanaan pakej rancangan ekonomi 2020. Mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi mingguan yang dipengerusikan oleh Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin akan memantau perkembangan ekonomi semasa dan mempertimbangkan langkah tambahan serta menambahbaikkan ke atas program tersebut dengan menggalakkan pemantauan dan penilaian dalam agensi agar baik untuk dibuat bagi menawan pencapaian yang ditetapkan melalui integrasi proses yang tersusun dan mantap. Isu pendapatan di Parlimen. Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim yang mahukan penjelasan berhubung tindakan kerajaan tidak membentangkan terlebih dahulu pakej rancangan ekonomi kerana semua wang yang ingin dikeluarkan dari kumpulan wang disatukan mestilah mendapat kelulusan daripada Parlimen terlebih dahulu atau dimaklumkan di Parlimen. Menjawab soalan tersebut, Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata kerajaan tidak dapat membentang pakej rancangan ekonomi prihatin rakyat, prihatin tambah dan plan jana semula ekonomi negara di Parlimen berikutan situasi terdesak akibat penularan COVID-19. Pelbagai insentif sudah dilaksana bagi memastikan nasib dan hak rakyat dilindungi dan membentukkan tindakan segera supaya bukan sahaja rakyat malah sektor lain juga terbela. Kesimpulan, tabung kewangan antarabangsa dalam World Economic Outlook 2020 turut menyarankan setiap agar negara perlu menyediakan untuk mengekang krisis ekonomi disebabkan COVID-19 melalui dasar fizikal yang antaranya melibatkan bantuan kepada isi rumah dan perniagaan. Keputusan melibatkan hal kewangan yang dibuat dalam tempoh masa pandemik COVID-19 adalah yang paling terkesan termasuk untuk jangka masa yang panjang. Kemudahan penangguhan bayaran balik atau moratorium adalah sebagai langkah persediaan bagi kebanyakan rakyat Malaysia dalam menghadapi keadaan yang tidak diduga.